Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung kitab hadis berkenaan dengan Syama'il Muhammadiyah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah hari ini kita sambung pada hadis 164. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ila masyayikhina wa ulama'ina wa awliya'illahi salihin wa walidina wa ashabil huquq alaihina ajma'in syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambungan pada hadis 164 masih lagi berkenaan dengan makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 164, Aisyah berkata, "Kanatiz zira'u ahabbal lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Adalah zira'. Zira' ni daging yang bahagian depan. Daging yang bahagian depan adalah daging yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daging pohon. Daging pohon kambing bahagian depan. Walakinnahu kana la yajidul lahma illa ribba. Tapi bukanlah kata bila Rasulullah suka tu kerap kali Rasulullah makan tidak. Jadi Rasulullah makan daging ni jari-jari juga. Walaupun lengan kambing itu bahagian depan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah makan jari-jari. Tidak kata tiap-tiap hari makan daging itu, tidak. Wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jaluha nudja. Jadi kenapa Rasulullah suka makan bahagian lengan hok depan tu? Kerana hok tu yang paling cepat masuk. Aisyah kata itu kerana yang paling cepat masuk. Dengan makna seolah-olah Rasulullah tidak suka untuk menghabiskan banyak masa. Mana hok boleh makan dulu Rasulullah makan. Jadi kalau seekor kambing itu bahagian yang paling cepat masuk adalah bahagian lengan. Bahagian lengan hok bahagian depan. Itu paling cepat masuk dan itu yang paling Rasulullah SAW suka makan kalau bahagian kambing. Kerana bukan Aisyah kata bukan kerana Rasulullah suka sangat makan tu, tapi kerana cepat masuk. Jadi hak itulah Rasulullah suka kerana cepat masuk. Mungkin kerana Rasulullah tidak kata suka membazir-bazirkan masuk. Nak tunggu hak lama lagi tu lambat lagi. Jadi mana hak masuk, hak itulah Rasulullah paling suka makan. Hadis 165, Abdullah ibnu Ja'far berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna atyabal lahmi lahmuz zahr." Jadi Abdullah bin Ja'far ni kata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, inna atyabal lahmi, sebaik-baik daging. Daging yang paling baik, lahmuz zahri, daging bahagian belakang. Makna bahagian kata bahagian tulang belakang tu. Itu kita panggil sebagai daging batang pinang. Daging batang pinang ataupun daging musi. Jadi kerana daging tu dia tak geruk mana. Daging bahagian atas lembu tu, bahagian tulang belakang dia. Itu yang daging yang terbaik. Tapi kalau Rasulullah bukan dia kata dia makan daging tu dulu, tidak. Kalau seekor kambing dia masuk tu, maka hak paling cepat masuk adalah bahagian lengan. Itu paling disukai oleh Rasulullah SAW kerana itu yang cepat untuk dimakan. Nak tunggu orang lain itu lambat lagi. Jadi bukan kerana dari segi kesihatan itu yang kata dari segi sedap itu yang paling sedap. Kerana Rasulullah kata yang terbaik, daging yang paling baik, daging batang pinang. Itu daging batang pinang. Tapi Rasulullah dia tak makan, dia kata dia tak makan hak tu yang paling dia suka makan.
dia sokong makan ada bahagian dengir. Hadis 166, Aisyah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul khal. Sebaik-baik lauk. Lauk ni dengan mana yang dicicuh dengan roti. Macam kita ni, kita lauk ni yang dimakan dengan nasi. Nasi sebagai makanan utama, kemudian lauk kepada nasi itu. Jadi idam ni lauk kepada roti, cicuh roti. Jadi Nabi kata sebaik-baik lauk itu nak cicuh dengan roti adalah al-khal. Khal ni mana cukur. Apa makna? Jadi hadis ni sebagaimana sebelum ni, iaitu ketika mana Rasulullah berada di rumah Ummu Hani, sepupu dia. Jadi Rasulullah jadi Ummu Hani menghidangkan roti kering dan tidak ada cicuh. Semata-mata roti itu tidak ada cicuh. Maka bila ditanya apa yang ada nak cicuh, jadi Ummu Hani kata tidak ada kecuali al-khal. Kecuali khal. Khal ni cukur. Jadi Rasulullah kata marilah cukur. Itu dengan makna Rasulullah sifat dia merendah diri. Dan Rasulullah ni tidak memperlekehkan mana-mana makan ni. Dan juga Rasulullah suka untuk ambil hati, menggembirakan hati orang yang jamu dia walaupun roti. Jadi Rasulullah kata marilah cukur tu Rasulullah cicuh. Dengan makna Rasulullah tidak kata memperlekehkan makanan walaupun sekadar roti ataupun dicucuh dengan cukur. Itu sifat Rasulullah SAW, sentiasa bersyukur kepada Allah SWT walaupun nikmat yang sedikit. Jadi Rasulullah diriwayat sebaik-baik lauk pauk itu adalah cukur, juga untuk mengambil hati tuan rumah yang menghidangkan makanan. Mana kalau kita pergi rumah orang itu dia hidang, mana tidaklah seberapa, maka kita terima dengan hati yang syukur, kita terima dengan hati yang gembira. Kerana itu kata menggembirakan hati tuai rumah, ia jamu kita sebagai tetamu. Dan kalau kita tengok hari ni pun dari segi kesihatan memang banyak kelebihan cukur. Cukur sama ada cukur epa ke, cukur tamar, cukur kata cukur nipuh dan sebagainya, ada kebaikan dari segi sudut kesihatan. Kemudian hadis 167, Ummu Hani bercerita, ini kisah daripada Ummu Hani. Dakhala alayya Nabi SAW, Nabi masuk bertemu dengan Ummu Hani, sepupu dia. Faqala a'indaki syai', ada sesuatu tak? Dengan mana nak makan lah, ada sesuatu ke tak? Faqultu, jadi Ummu Hani kata la, tak ada, kecuali khubzun yabis, roti kering. Kita ni panggil roti balok. Roti balok. Jadi kalau tempat kita ni ada roti kering. Roti kering tu dia sedap cicuh dengan air ko. Jadi Ummu Hani kata tak. Jadi bila Nabi masuk rumah sepupu dia ni, tanya ada makan nek, ada sesuatu yang boleh dimakan. Ummu Hani kata ada roti kering. Wa khal, ada cukur. Faqala hati, Nabi kata marilah. Ma afqara baitun min udmin fihi khal. Mana tidaklah kata miskin sangat, tidaklah kata fakir sangat rumah yang ada lauk fi min udmin fihi khal, lauk ia cukur. Itu Rasulullah dia nak ambil hati, dan Rasulullah tidak memperlekehkan makanan dan juga mengambil hati orang yang jamu dia, sepupu dia tu yang jamu dia. Jadi Rasulullah ni sikap dia mendah diri. Maknanya dia terima walaupun sekadar roti kering, tak ada gapo nak cicah dengan cukup pun Rasulullah terima. Jadi kita kalaulah kita nak rasa lagu mana makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW, kita cari roti kering, cicah dengan cukup tu rasa lagu mana. Itulah makanan yang penuh dimakan oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan Rasulullah ni bersyukur di atas setiap nikmat makanan yang boleh dimakan. Walaupun mungkin kita tengok tak ada gapo pun, roti kering cicah dengan cukur, mungkin kita nampak tak ada gapo, tapi Rasulullah dia tidak memperlekehkan apa saja nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Dan sikap Rasulullah suka menggembirakan orang hok jamu dia, walaupun sekadar roti kering dan juga cukur. Kemudian hadis 168, Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan Rasulullah SAW berkata, Fadlu Aisyata ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'idul ta'am. Jadi kelebihan Aisyah ni di atas perempuan-perempuan lain
adalah seperti lebihnya at-tharid. At-tharid ini sejenis makanan ada sa'idut ta'am di atas makanan-makanan yang lain. Jadi dengan mana Rasulullah dia bandingkan Aisyah, kelebihan Aisyah dengan wanita-wanita perempuan lain seperti bandingan at-tharid. Tharid ini dengan mana daging yang dihancurkan, dibuat macam kita ni daging hancur, gula daging hancur cicuk dengan roti. Jadi tharid ni makanan orang Arab. Jadi sedap lah juga. Roti yang dicampur dengan gulai daging. Itu adalah makanan kesukaan orang Arab, bangsa Arab. Jadi roti itu dihancurkan, dicampur dengan gula daging. Daging yang dihancurkan. Jadi sedap jugalah makanan itu. Jadi Rasulullah kata Aisyah ni seperti tharid. Itu dengan mana Rasulullah kenal. Rasulullah boleh banding di antara satu makanan dengan makanan yang lain. Tapi bukan nak kata menghina makanan yang lain, tidak. Memperlekehkan makanan yang lain, tidak. Tapi ada kelebihan satu-satu makanan itu. Jadi Rasulullah banding makanan yang lebih itu dengan Aisyah dalam keadaan bukan kata nak menghina, nak memperlekehkan makanan lain itu, tidak. Tapi nak rakyat itulah kelebihan Aisyah. Kerana Aisyah ni dia seorang perempuan yang bijak. Walaupun usia dia muda, tapi dia perempuan yang bijak. Dan banyak kata hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah berkenaan dengan kehidupan Rasulullah SAW sebagai seorang suami di rumah. Sebagai seorang suami di rumah, apa yang Rasulullah buat di rumah, kehidupan dia dengan isteri-isteri dia, banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Kerana usia dia panjang, dia meninggal dari keadaan usia 60 lebih. Jadi usia dia panjang dan banyak riwayat hadis yang diriwayat semasa dia hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Hadis 169, Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharidi 'ala sa'id at-ta'am." Jadi hadis yang sama tapi diriwayatkan oleh sahabat yang berlainan. Itu untuk mengukuhkan hadis, untuk menguatkan hadis, untuk menunjukkan bahawa satu-satu hadis itu diriwayatkan oleh ramai sahabat. Jadi bila ramai sahabat, maka hadis itu menjadi kuat. Tadi sahabat yang nama Abu Musa al-Ash'ari, kalau ni sahabat yang nama Anas bin Malik. Jadi bila hadis yang sama diriwayatkan oleh sahabat yang berlainan, itu akan menguatkan hadis itu. Sama ada Rasulullah riwayat di hadapan beberapa sahabat, ataupun Rasulullah ulang. Satu ketika Rasulullah sebut satu hadis ni, dan satu ketika yang lain di hadapan sahabat yang lain Rasulullah ulang balik hadis tu. Jadi nak menyatakan hadis tu dia menjadi kuat apabila ramai yang meriwayatkan hadis tu. Kemudian hadis 170, Abu Hurairah meriwayatkan annahu ra'a Rasulullah SAW tawadda'a min thawri aqid. Jadi Abu Hurairah dia melihat Rasulullah SAW mengambil wuduk selepas makan sepotong keju, susu sapi kering yang dibekukan. Jadi keju ni adalah susu daripada susu lembu yang dibekukan, macam kita keju lah. Min akli thawri aqid thumma ra'ahu akala min katifi syatin thumma salla wa lam yatawadda. Kemudian Abu Hurairah dia melihat Rasulullah makan daging bahu kambing, kemudian thumma salla wa lam yatawadda. Kemudian Rasulullah selepas tu masuk waktu semaya, Rasulullah salat tanpa mengambil wuduk. Jadi satu ketika Abu Hurairah dia tengok selepas Rasulullah makan keju, Rasulullah ambil air semaya. Lepas tu satu ketika Abu Hurairah dia tengok Rasulullah makan daging bahu kambing. Selepas tu masuk waktu solat, Rasulullah semaya dan tidak mengambil wuduk. Ini nak menunjukkan bahawa bukanlah sebab makan tu menyebabkan kita kena ambil wuduk, tidak. Makanlah gapo pun bukan sebab kata menyebabkan kita kena wuduk. Tapi sebab berwuduk ni kerana batas semaya. Batas semaya, bukan kata bila makan daging kambing tak perlu ambil wuduk, bila makan keju kena ambil wuduk, tidak. Itu semata-mata Rasulullah nak tunjuk bahawa bukanlah sebab makanan itu yang menyebabkan kena ambil wuduk, tidak. Kalau ambil wuduk kerana batalnya wuduk sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab yang lain, sebab biasalah keluar angin ke mana itu keadaan
kita ketuk muka, maknanya membatalkan semaya bukan sebab makan, sebab yang lain. Kemudian hadis 171, Anas bin Malik berkata, aulama Rasulullah SAW ala Safiyyata bitamrin wa sawiq. Itu satu ketika Rasulullah dia buat jamuan, jamuan pernikahan Rasulullah SAW dengan baginda dengan Safiyyah. Safiyyah ni adalah asalnya dia ni anak ketua Yahudi. Ketua Yahudi perang Khaybar. Jadi dia ni anak kepada ketua Yahudi, dan ketua Yahudi itu adalah keturunan daripada Nabi Harun. Jadi ketika mana perang Khaybar, ayah dia mati dibunuh, dan suami dia juga mati dibunuh. Dan dia ni, Safiyyah ni menjadi tawanan perang. Dia menjadi tawanan perang, dan juga dia menjadi, bila tawanan perang ni, dia menjadi hamba. Jadi dia menjadi hamba kepada Rasulullah SAW. Dia anak kepada ketua Yahudi, keturunan yang mulia, iaitu keturunan Nabi Harun. Jadi Rasulullah bebaskan dia dan jadikan dia ni sebagai isteri, dan juga Rasulullah kata mahar kepada Safiyyah ni sebagai pembebasan dia ni daripada jadi hamba. Dia bebas jadi hamba, itu sebagai mahar, dan juga nikah dengan Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah buat jamuan sikit. Rasulullah buat jamuan iaitu dengan tam dan juga sawik. Sawik ni mentega ataupun susu. Jadi kurma itu digaul dengan tepung gandum, dan juga dicampurkan dengan susu ataupun mentega. Mentega ataupun susu dicampur dengan gandum, dan juga dicampur dengan kurma. Itu makanan orang Arab pada masa tu. Makanan yang Rasulullah jamu kepada sahabat-sahabat dia. Macam kita bewah, kita buat walimatul urus. Itu dengan mana jemput orang untuk makan, untuk nak royak satu-satu perkahwinan, satu-satu pernikahan tu diroyak. Jadi Rasulullah begitu juga. Rasulullah nikah dengan Safiyyah, Rasulullah buat jamuan. Buat jamuan sikit, iaitu tepung yang dicampur dengan kurma, dan juga dicampur dengan susu. Itu makanan orang Arab pada masa tu. Kemudian hadis 172, Salman meriwayatkan. Salman ni dia penuh menjadi pembantu tukang masuk kepada Rasulullah SAW. Annal Hasan ibn Ali, cucu Rasulullah SAW, Hasan anak kepada Sayyidina Ali, wa ibn Abbas, dan juga Abdullah ibn Abbas, iaitu sepupu Rasulullah SAW, wa ibn Ja'far, dan juga ibnu Ja'far. Dia datang bertemu kepada Salman. Jadi orang ini pada ketika Rasulullah telah wafat. Ketika mana Rasulullah telah wafat, tiga orang ni cucu Rasulullah, Hasan bin Ali, dan juga sepupu Rasulullah, Abdullah bin Abbas, dan seorang lagi ibnu Ja'far, datang bertemu dengan Salman. Salman ni masa zaman Rasulullah SAW, dia ni pernah jadi tukang masuk kepada Rasulullah SAW. Faqalu laha, jadi tiga orang ni bertemu dengan tukang masuk ni, dan riwayat kepada Salman ni, seorang perempuan, isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah SAW. Jadi buat makanan kepada kami ni, makanan yang penuh Rasulullah suka. Wa yuhsinu akla, Rasulullah suka kepada makanan tu. Jadi tiga orang ni sebenarnya dia nak rasa lagu mana makanan yang penuh Rasulullah makan yang dibuat oleh Salman ni, tukang masuk pembantu kepada Rasulullah SAW. Jadi tiga orang ni nak rasa makanan tu lagu mana makanan yang penuh Salman ni masuk kepada Rasulullah SAW. Jadi supaya mereka ni tahu lagu mana kehidupan Rasulullah SAW, lagu mana makanan yang penuh dimakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Salman ni kata, faqalat ya bunayya la tashtahihil yaum. Jadi Salman ni kata, tukang masuk ni, ni zaman selepas Rasulullah wafat lah. Wahai anakku. Jadi orang Arab ni kalau orang itu lebih muda daripada dia kata ya bunayya, wahai anakku. Bukan kata anak dia. Tapi orang Arab tu memang lagu tu. Maknanya kalau orang muda ni, orang yang lebih muda daripada dia kata wahai anakku. Wahai anakku, la tashtahihil yaum. Kamu tak akan suka makanan tu pada hari ni. Macam kita, makanan hok kata orang-orang tua lama. Makanan orang tua lama, kadang-kadang budak-budak zaman hari ni bila
tunjuk kuih-kuih tu, makanan orang tua lama pada hari tu, tunjuk hari ni tak suka dah. Kerana makanan hari ni macam-macam jenis. Dengan burger, dengan lamb chop, dengan chicken chop, dengan gapo semua. Jadi orang-orang muda, budak-budak ni bila tunjuk makanan orang tua lama, dia tak suka dah makanan tu. Jadi Salman ni royak kepada orang-orang muda ni, kamu tak akan suka dah makanan tu pada hari ni. Qala bala isna'ihi lana. Tapi buat juga. Sebenarnya bukan kata suka tak suka. Nak rasa lagu mana makanan yang penuh dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas, Sayyidina Hasan royak juga kepada Salman ni, tak apalah buat juga. Kami nak rasa juga. Buatlah. Sedap ke tak sedap ke buatlah. Kami nak rasa juga. Qala faqamat. Jadi Salman tu pun bangun. Fa akhadhat syai'an min sya'irin fatahanatu. Jadi Salman ni ambil tepung barli. Tepung barli, dia pun uli tepung barli tu. Thumma ja'alat kita tepung gandum. Tepung barli ni dia murah sikit. Kerana kualiti dia kurang. Dia tidak kata sesedap tepung gandum. Tepung barli ni dia murah, kualiti dia kurang. Jadi Salman ni dia ambil tepung barli, dia uli, dia adun. Thumma ja'alathu fi qidrin. Kemudian dia letak dalam periuk. Dalam periuk. Thumma wasabbat alaihi syai'an min zait. Kemudian dia tuai minyak zaitun sikit. Wadaqqat al-fulfula wat-tawabil. Kemudian dia kata dia peracu lado. Lado tu dia tumbuk lado. Wat-tawabil dan repah-repah. Ada repah-repah sikit. Dia campur. Kata lado tu dia peracu lado, dia tumbuk lado, dan juga dia tumbuk repah ratus sikit. Faqallabathu ilaihim. Kemudian dia hidangkan kepada tiga orang sahabat ni. Jadi faqalat hadza mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Rasulullah suka makan, wa yuhsinu aklahu. Rasulullah sukalah, Rasulullah minat dan juga suka makan. Jadi tepung barli tu dia uli. Kemudian dia letak dalam periuk. Kemudian dia campur minyak, dia letak minyak zaitun sikit. Dia tumbuk lado, tumbuk repah ratus sikit, dia pun campur. Jadi sebenarnya Rasulullah ni dia bukan kata suka kerana sedap. Tapi Rasulullah ni dia suka menggembirakan hati orang yang masuk pada dia. Walaupun kalau kita mungkin tak sedap pun. Mungkin kata makanan itu tak sedap pun. Tapi Rasulullah tidak begitu. Mana apa sahaja makanan yang dimasuk untuk Rasulullah menunjukkan perasaan suka dia. Dan Rasulullah ni tidak kata memilih makanan. Hak ni sedap, hak ni tidak. Rasulullah ni jenis bukan suka memilih makanan. Mana makanan yang dimasuk untuk Rasulullah, yang dihidangkan untuk Rasulullah, itulah Rasulullah menzahirkan perasaan suka dia. Itu sebenarnya. Jadi Rasulullah ni dia tidak memilih makanan, dan juga Rasulullah menghargai orang yang masuk untuk dia tu. Dan juga Rasulullah menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, walaupun zahir biasa je. Makanan tu walaupun zahir biasa je. Tapi Rasulullah menzahirkan rasa syukur dia, rasa terima kasih dia kepada orang masuk. Dan Rasulullah bukan jenis memilih makanan, Rasulullah makan apa yang ada. Jadi zahir Rasul tunjuk ke rasa syukur tu. Kerana Rasulullah bukan jenis memilih makanan. Makan apa saja yang boleh dimakan. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Salman kata, mungkin kamu tak suka makanan ni. Pada hari ni mungkin kamu tak suka. Dengan mana makanan ni biasa sangat. Tak ada kata lebih ke apa pun. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah dia menzahirkan rasa syukur dia kepada orang yang masuk makanan itu. Hadis 173. Jabir bin Abdullah berkata, atana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syah. Jadi satu ketika Jabir bin Abdullah ni datang Nabi SAW di rumah Jabir bin Abdullah. Fadhabahna lahu syah. Jadi Jabir bin Abdullah ni sambut Rasulullah sebagai tetamu. Jabir ni sembelih seekor kambing. Faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Jadi Nabi kata seolah-olah mereka ni tahu kita ni suka makan kambing. Jadi Rasulullah datang dengan beberapa sahabat, datang di rumah Jabir.
Kemudian Jabir ni sambut Rasulullah dan juga sahabat-sahabat lain sebagai tamu. Jabir ni sembelih kambing. Sembelih kambing. Bila sembelih kambing, Rasulullah pun kata, macam pok-pok ni macam tahu je kita ni suka makan kambing. Sebenarnya Rasulullah ni nak ambil hati kepada tuai rumah. Tuai rumah ia jamu tu nak ambil hati, nak royak macam sedap. Masakan yang kamu masak ni sedap. Mana kamu ni bagus, sedap makanan kamu. Itu Rasulullah nak ambil hati. Kita gitu juga. Maknanya kalau boleh, kita ambil hati orang yang kata leluh masak tu. Orang yang leluh, penat leluh dia masak, maka kita pujilah sikit. Makanan dia sedap ko. Maknanya kita terima kasih ko dengan dia jamu nasi, dengan jamu gapo ni, terima kasih. Jadi, tuai rumah pun suka. Tuai rumah pun suka kerana dia penat leluh, dia nak jamu kita makan. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita suka makan makanan yang dia hidang. Itu Rasulullah, bila Rasulullah jadi dijemput sebagai tetamu dan juga dengan sahabat-sahabat lain dijemput sebagai tetamu, Jabir sembelih kambing, jadi Rasulullah puji. Rasulullah kata, macam tahu je kita ni suka makan kambing. Tapi bukan kata Rasulullah suka makan kambing tu tiap-tiap hari Rasulullah makan, dok. Jarang-jarang benar Rasulullah makan daging. Tapi bila boleh makan daging, seolah Rasulullah puji. Mereka ni seolah tahu je kita ni suka makan kambing. Walaupun hakikatnya bukan kata suka makan tu tiap-tiap hari Rasulullah makan kambing, makan daging tidak. Kerana kehidupan Rasulullah ni banyak dalam keadaan lapar. Hari ni kenyang, esok lapar. Hari ni boleh makan pagi, tengah hari tak makan dah. Malam tak makan dah. Kalau hari ni boleh makan tengah hari, pagi tak makan, petang tak makan, malam tak makan. Kalau boleh makan petang, pagi tak makan, tengah hari tak makan, malam tak makan. Dengan mana? Hanya sekali sehari je Rasulullah kenyang. Kalau hari ni kenyang, esok lapar pula. Esok tak ada makanan pula. Tu kehidupan Rasulullah SAW. Tapi bila boleh makan kambing ke apa daripada sahabat, Rasulullah puji sahabat. Rasulullah puji sahabat, ambil hati sahabat yang jamu Rasulullah SAW makan. Hadis 174 daripada Jabir bin Abdullah juga berkata, kharaja Rasulullah SAW wa ana ma'ahum. فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاه فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. Ini satu kisah yang mana Jabir bin Abdullah berkata, satu ketika Rasulullah dia keluar sekali dengan Jabir, dengan Jabir ni sahabat dia, fadakhala alam ra'atin min asad. Kemudian Rasulullah menemui seorang perempuan. Rasulullah pergi menjadi tetamu kepada seorang perempuan daripada Ansar. Fadhabahat lahu syatan. Jadi perempuan Ansar ni sembelih nak jamu Rasulullah seekor kambing. Fa'akala minha, Rasulullah pun makan. Wa atathu biqina'in min rutab. Dan perempuan tu juga bawa sepiring, sehidang daripada rutab. Rutab ni kurma metah. Kurma yang boleh makan dah. Kurma kita kata kalau tamar kita ni kurma kering. Kurma yang tak kering lagi. Kurma tu kurma basah. Kurma kita boleh makan. Kalau dulu ni adalah orang jual, tapi mahal sikit lah. Kurma bukan kurma kering tu, kurma metah, kurma boleh makan dah. Rasa dia macam ciku sikit. Kalau negara Arab banyak. Tapi kita ni payahlah. Kemudian fa'akala minhu, Rasulullah makan daripada rutab tu. Thumma tawadda'a lidh-dhuhr. Kemudian masuk waktu zuhur. Jadi sebelum tu tak waktu pagi, kemudian masuk waktu zuhur. Rasulullah pun berwuduk untuk semaya zuhur. Wa shalla thumma sarafa. Sudah selesai Rasulullah semaya, Rasulullah beredar. Fa'atathu bi'uladatin min uladati syah. Kemudian perempuan itu bawa lagi lebihan kata saki baki kambing yang dia masuk tadi kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pakai lagi. Thumma shallal asra. Rasulullah sehingga masuk waktu asar, Rasulullah semaya asar wa lam yatawadda, dan Rasulullah tidak berwuduk. Ni lama juga. Ada makna daripada sebelum masuk waktu zuhur Rasulullah makan, masuk waktu zuhur Rasulullah ambil air semaya, kemudian selesai semaya Rasulullah sambung lagi makan sehingga sampai kepada waktu asar. Selepas jadi nak masuk waktu asar tu Rasulullah tidak berwuduk. Ada ke mana Rasulullah berwuduk dengan wuduk waktu zuhur. Ini kisah
lama sikit. Tapi bukan dengan makna Rasulullah makan tu terlalu kenyang, tidak. Kerana Rasulullah dia tidak makan dalam keadaan terlalu kenyang. Ni Rasulullah bersama dengan sahabat, dia makan sikit-sikit. Makan sikit, makan. Jadi bukan dengan makna Rasulullah makan terlalu kenyang itu, tidak. Makan sikit-sikit. Dengan makna harus. Dengan makna harus. Bukan kata jadi dosa. Kita dalam keadaan lama kita duk makan, selagi mana kita tidak melakukan maksiat, dan juga kita tidak meninggalkan perkara yang wajib. Siapa masuk kena semaya, macam kita buat kerja kita. Kita buat kerja kita walaupun bukan kata dapat pahala, kita buat urusan dunia kita. Siapa masuk semaya, kita semaya. Dan juga kita buat urusan dunia tu tidak melibatkan maksiat. Bukan kita buat perkara maksiat, tidak ada masalah. Jadi Rasulullah dia makan sebelum masuk waktu zuhur. Siapa waktu zuhur, dia ambil air semaya, dia semaya. Selepas sudah semaya, sambung pula. Sambung pula makan. Daripada kata ada lagi lebih daripada kambing tu, Rasulullah makan sampailah kepada masuk waktu asar. Dan juga Rasulullah pada ketika tu ada lagi wuduk. Ada lagi wuduk yang zuhur. Rasulullah semaya asar tidak berwuduk kerana ada lagi wuduk pada wuduk daripada waktu zuhur. Itu dengan makna. Tapi tidaklah kata terlalu kenyang. Makan siapa terlalu kenyang tu tidak. Dengan makna Rasulullah makan sikit-sikit. Tidak kata terlalu kenyang. Tapi Rasulullah kata lama dia duduk situ. Lama Rasulullah duduk makan di rumah perempuan yang perempuan sahabat ni, sahabiah yang jamu sahabat perempuan Ansar ni yang jamu Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian hadis 175, Ummul Munzir berkata, dakhala alayya Rasulullah SAW wa ma'ahu Ali. Jadi satu ketika Ummul Munzir ni kata, Rasulullah ni mari jadi tetamu di rumah aku bersama dengan Sayyidina Ali. Walana dawalin mu'allaqah, dan kami ada kurma yang bertangkai, yang digantung. Jadi kurma ni diambil dengan takar-takar, kemudian digantung. Kurma ni biasa diambil dengan takar-takar, tapi kurma tu diambil dengan takar, digantung. Bila gantung, qalat faja'ala Rasulullah SAW ya'kulu wa aliyun ma'ahum. Ya'kul. Jadi kurma yang bertakar tu yang digantung boleh ambil. Suti makan, ambil suti makan, ambil suti makan. Kemudian Rasulullah bersama dengan Sayyidina Ali tu, dia jamu dengan kurma tadi. Faqala Rasulullah SAW li Ali. Jadi Rasulullah kata kepada Sayyidina Ali, mah ya Ali, fa innaka naqih. Kata cukup wahai Ali, mu ni baru fa innaka naqih, baru sia daripada sakit. Kerana sakit daripada peperangan, luka daripada peperangan. Sayyidina Ali ni baru sembuh daripada peperangan. Jadi Rasulullah lari dia makan kurma. Jadi kenapa? Kerana tidak sesuai. Tidak sesuai kerana dia ni baru sembuh. Mungkin kerana kurma tu dia panas sikit. Kurma tu dia panas. Jadi Rasulullah kata, jangan makan ni, cukup, tak boleh makan banyak. Kerana kamu tu baru sembuh daripada luka peperangan. Qalat fajalasa Ali, kemudian Sayyidina Ali pun duduk. Wa Nabi SAW yakul. Tapi Nabi meneruskan makan kurma tu. Nabi meneruskan makan kurma. Qalat faja'altu lahum silqan wa sya'iran. Jadi kemudian Ummul Munzir ni, sahabiah ni, sahabat perempuan ini, nama dia Ummul Munzir. Dia buat kata lobak. Kita kata carrot, lobak carrot tu dengan syahid dan juga dengan tepung syahid. Jadi dia tepung tu dia capur dengan lobak. Tepung daripada barley dia capur dengan lobak, dengan sayur lobak. Faqala Nabi SAW li Ali, kemudian Nabi royak kepada Sayyidina Ali, min hadha fa'asib. Jadi mu makan ni sesuai. Macam kita makan bubur sayur ko, sesuai bagi orang-orang dia baru sembuh daripada sakit. Jadi baru sembuh daripada sakit, tak boleh nak makan berat-berat. Macam katalah orang tu baru bayi demam, ataupun orang tu tengah demam lagi, dia tak boleh nak makan berat-berat, tak boleh. Kena makan orang ringan-ringan. Kau boleh dia makan. Jadi begitu Sayyidina Ali, Nabi kata tak boleh nak makan kurma ni kerana kamu ni baru bayi sembuh. Jadi makan orang lain. Jadi sahabiah Ummul Munzir, dia buat makan ni tepung barley, dia capur dengan sayur lobak. Kemudian Nabi kata, makan hot ni. Fa inna hadza awfaqulak. Hot ni sesuai untuk kamu. Itu dengan mana?
Dari segi kesihatan, dari segi makanan, mana yang sesuai untuk orang yang sakit, mana yang sesuai untuk orang sihat, Nabi royak. Nabi royak kepada Sayyidina Ali. Hak ni boleh makan, hak ni sesuai untuk kamu makan, hak ni tidak sesuai untuk kamu makan. Kemudian hadis 176. Hadis 176, Aisyah meriwayatkan, kana Nabi SAW ya'tini fayaqulu a'indaka wada'. Jadi satu ketika Nabi ni dia masuk menemui Aisyah, isteri dia. Kemudian dia tanya, adakah ada makanan? Ada makanan pada waktu siang. Jadi Rasulullah ni bila dia pergi kepada rumah isteri dia ni, pergi ke rumah Aisyah satu ketika pada waktu siang. Jadi Rasulullah tanya, ada tak makanan? Takut ada orang hadiah ke makanan kepada rumah Rasulullah ni kepada Aisyah. Jadi fa'aqulu la. Jadi Aisyah kata tak ada makanan. Waktu nak kata kehidupan Rasulullah SAW, dia tidak mitok. Kalau tak ada makanan, dia tidak mitok dengan sahabat. Rasulullah dia tidak kata perangai Rasulullah ni, dia tidak suka meminta-minta. Kalau ada dia makan. Walaupun kata roti kering dengan cukur sekalipun Rasulullah makan. Kerana Rasulullah dia tidak memilih makanan dan juga bersyukur kepada Allah SWT atas apa saja makanan yang ada. Jadi satu ketika bila mana Rasulullah masuk bertemu dengan Aisyah, tanya ada tak makanan. Takut adalah sahabat-sahabat yang hadiah makanan kepada Rasulullah, ada kurma ko. Jadi Aisyah kata tak ada gapo nak makan. Bila tak ada gapo, Rasulullah kata fayaqulu inni shaim, tak apalah aku puasa. Itu sifat Rasulullah SAW. Jadi kalau puasa sunat, selagi mana kita tak makan, kita tak minum, kita tidak buat perkara yang batalkan puasa pada siang hari, maka sebelum masuk waktu zuhur, boleh lagi untuk kita niat puasa. Mana hari itu kita tak makan lagi, tak minum lagi, tak buat perkara yang batalkan puasa, sebelum masuk waktu zuhur, boleh lagi kita nak niat puasa. Berdasarkan hadis ni. Jadi Rasulullah ketika mana tak ada makanan, Rasulullah kata tak apalah aku puasa. Mana Rasulullah terima, redha, mana tidak kata meminta-minta. Tak ada makanan dia minta dengan sahabat, tidak. Tidak bukan kata bukan jenis Rasulullah SAW suka meminta-minta tu, tidak. Qalat fa'atani yauman. Jadi kemudian satu ketika yang lain, faqultu ya Rasulullah innahu udiyat lana hadiyah. Jadi satu ketika lain bila Rasulullah masuk bertemu dengan Aisyah kata dia hadiahkan, ada orang hadiah sesuatu kepada kita, boleh kita makan. Qala wa ma hiya. Jadi Rasulullah tanya, hadiah gapo tu? Makanan gapo tu? Kuntu hais. Jadi kemudian Aisyah kata ada hais. Hais ni adalah kurma yang dicampur dengan mentega, dengan keju. Jadi kurma tu dicampur dengan susu, dengan keju, gapo semua, dengan tepung. Bolehlah makan tu. Jadi Rasulullah kata, amma inni asbahtu sha'iman qalat thumma akal. Jadi Rasulullah kata, sebenarnya aku puasa hari ni. Jadi bila ada makanan tu, Rasulullah kata sebenarnya aku puasa sunat. Kemudian qalat thumma akala. Kemudian Rasulullah makan. Dengan mana? Bila kita puasa sunat, kalulah kita seronok makan, kita puasa sunat dah. Tapi kata ada jamuan ko, orang jepuk kita pergi jamuan ko, ataupun ada makanan kita suka makan ko, ataupun isteri kita masuk, kita rasa nak makan, nak membatalkan puasa kita, tidak ada masalah. Jadi Rasulullah mula-mula dia tak puasa. Bila bertemu dengan Aisyah kata tak ada makanan. Dia kata tak apalah aku puasa. Itu dengan mana sebelum masuk waktu zuhur. Satu ketika Rasulullah puasa sunat. Jadi bila masuk bertemu dengan Aisyah kata ada orang hadiah makanan, awak boleh makan. Ada tepung campur dengan kurma, campur dengan keju apa semua. Rasulullah pun buka puasa. Daripada puasa sunat tu buka puasa nak raya, boleh. Kalau kita puasa sunat, nak buka boleh. Ataupun kalaulah kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, tapi tak niat puasa, cuma tak buat, tak makan, tak minum ke apa, kemudian kita nak puasa sunat, boleh. Tidak ada masalah. Hadis 177, Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubz asy-sya'id fa wada'a 'alayha tamratan wa qala hadha idamu hadhihi wa akal. Jadi Rasulullah ni ambil
ambil bahagian roti kering. Roti daripada syair ni tepung barley. Tepung barley ni ke mana roti kualiti rendah. Jadi ambil sebahagian daripada roti tu, ambil sebahagian, kemudian Rasulullah letak kurma kering sebagai kata cicuh, sebagai cicuh. Kemudian Rasulullah kata ini adalah cicuh bagi roti ni. Kemudian Rasulullah makan. Macam kita roti, kita sapu jam, kita sapu mentega, kita sapu jam, kita sapu coklat. Jadi Rasulullah dia ambil roti kering tu, roti tepung barley, Rasulullah letak kurma, Rasulullah makan. Kerana orang Arab ni roti dia cari nyicuh tu. Kadang-kadang nyicuh dengan gula daging ko. Ada Rasulullah nyicuh dengan cukur. Hak ni Rasulullah nyicuh tu, Rasulullah capu, buat nyicuh tu letak kurma. Makan roti tu dengan kurma. Itu Rasulullah SAW yang dia kata, Rasulullah kata, jadi kurma ni adalah nyicuh bagi roti ni. Bagi roti ni. Macam kita ikutlah jam ko, kita jam strawberry ko, coklat ko, mentega ko, gapo, kita makan dengan nyicuh tu. Dikira lagu tu. Kemudian hadis 178, Anas bin Malik berkata, anna Rasulullah SAW kana yu'jibuhu ath-thuflu. Qala Abdullah yakni ma baqiya min at-ta'am. Jadi Rasulullah ni, Anas bin Malik kata Rasulullah ni suka saki baki makan ni. Rasulullah suka makan saki baki makan ni. Jadi ath-thuflu. Jadi Abdullah dia berkata ath-thuflu tu dengan mana ma baqiya min at-ta'am, apa yang tersisa daripada makan ni. Sebenarnya Rasulullah ni bukan kata suka sangat makan baki tu, tidak. Tapi kerana Rasulullah tak si membazir, dan Rasulullah kata mengagungkan, membesarkan nikmat makanan yang diberi oleh Allah SWT. Kalau kita mungkinlah saki baki tu kita tak pandai mana. Tapi Rasulullah dia tak si membazir, dan juga Rasulullah ni tidak memilih makanan dan sifat merendah diri Rasulullah SAW, dan juga Rasulullah ni tidak kata memperlekehkan makanan. Sebab tu kalau kita makan ramai-ramai tinggal sikit, tinggal betul kata hak baki tu berkat. Jadi Rasulullah ni dia tidak kata membazir makanan walaupun sedikit. Jadi bukan kata Rasulullah suka makan hak baki sisa tu, tidak. Tapi kan Rasulullah dia memandang itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala walaupun baki makan ni. Dengan mana itulah nikmat Allah. Rasulullah sifat merendah diri, tidak memilih makanan, membesarkan nikmat Allah walaupun sikit, dan juga sifat tidak suka membazir makanan. Jadi hak baki tu pun Rasulullah makan. Sehingga sahabat ingat Rasulullah suka makan ni, baki makan ni. Jadi sahabat-sahabat ni ingat Rasulullah suka makan lagu tu. Sebenarnya sifat Rasulullah SAW. Kemudian bab seterusnya, bab majaa habis berkenaan bab makanan Rasulullah SAW. Jadi bab 27, bab majaa fi wudu'i Rasulullah SAW, berkenaan dengan wuduk Rasulullah SAW. Hadis 179, Ibnu Abbas, ni sepupu Nabi SAW, Ibnu Abbas berkata, anna Rasulullah SAW kharaja minal khala' faqurriba ilaihi at-ta'am faqalu ala na'tika biwudu qala innama umirtu bil wudu idza kuntu ila shalah. Jadi satu ketika Rasulullah keluar daripada tandas. Kemudian dihidangkan kepada Rasulullah ni makan ni. Jadi sahabat-sahabat ni kata, kami nak bawa air, nak ambil air semaya. Jadi mungkin kerana sahabat satu ketika dia tengok selepas Rasulullah makan, Rasulullah nak semaya, Rasulullah ambil air semaya. Jadi mungkin satu ketika ni bila Rasulullah makan, siapa waktu semaya, Rasulullah ambil air semaya dulu. Jadi mungkin dalam kepala sahabat ni, bila sudah makan, nak semaya, kena ambil air semaya. Jadi bila Rasulullah keluar daripada tandas, kemudian dihidangkan makanan, kemudian sahabat ni bawa bekas air, Rasulullah, sahabat tanya kepada Rasulullah, nak tak air untuk berwuduk. Jadi Rasulullah kata,
innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Aku ni diperintahkan untuk ambil wudu ketika mana nak semaya. Jadi pada ketika tu Rasulullah dah ada air semaya. Bukan kata Rasulullah dah ada air semaya, selepas dia selesai kata selesai gitanda tu Rasulullah dah ada air semaya. Jadi bukan kata selepas makan kena ambil air semaya, tidak. Jadi nak ambil air semaya tu ketika mana nak semaya, dan juga ketika mana tidak ada wudu. Tidak ada wudu. Kemudian hadis 180, Ibnu Abbas berkata, kharaja Rasulullah SAW minal ghaiti fa utiya bi ta'am faqila lahu ala tatawadda faqala a usalli fa atawadda. Jadi Rasulullah SAW satu ketika Rasulullah keluar daripada tandah, kemudian didatangkan dengan makanan, dihidangkan dengan makanan. Ini lebih kurang serupa hadis ni. Faqila lahu, tidakkah kamu nak berwuduk dulu? Jadi Rasulullah kata, usalli fa atawadda. Adakah aku ni nak semaya untuk aku kena berwuduk? Ini Rasulullah nak menunjukkan bahawa bila mana kalulah kita keluar daripada tandah, kita ada air semaya ko, tak ada air semaya ko, tidak ada masalah. Kita keluar daripada tandah, kita ada air semaya ko, tak ada air semaya ko, tidak ada masalah. Kerana bukan kata bila nak makan kena berwuduk, ataupun sudah makan kena berwuduk, ataupun keluar daripada tandah kena berwuduk, tidak. Jadi wuduk tu semata-mata untuk sah kepada semaya, untuk sah kepada semaya. Tapi kalau kita dalam keadaan berwuduk semua, itu lagi molek. Mana sentiasa kita berwuduk, kita keluar tandah, kita ada air semaya, walaupun tidak kita semaya, walaupun tidak kita nak semaya, walaupun tidak kita nak mengaji, kita sentiasa dalam keadaan berwuduk, itu lebih baik. Tapi Rasulullah nak menunjuk sini bahawa bukan kata selepas keluar tandah wajib kena ada air semaya. Sebelum makan wajib kena ada air semaya. Selepas makan wajib kena ada air semaya, tidak. Sehingga Rasulullah tanya, adakah aku ni nak semaya yang menyebabkan aku kena ambil wuduk? Tu Rasulullah tanya kepada Rasulullah tanya kepada sahabat untuk tunjuk bahawa bukan kata wajib selepas keluar daripada tandah kena ambil air semaya. Tapi kalau ada air semaya tu baguslah. Tidak ada masalah. Tapi Rasulullah nak mengajarkan hukum kepada sahabat. Kemudian hadis 181, Salman Al-Farisi berkata, qara'tu fit Taurah anna barakat ta'ami al-wudu'u ba'dah. Jadi Salman Farisi ni berkata, Salman ni dia sebelum dia beriman kepada Rasulullah, dia menjadi pembantu kepada padri-padri Kristian di Syam, di Iraq. Dia jadi pembantu kepada padri Kristian sebelum dia beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi dia tahu juga kandungan kitab Taurat, kandungan kitab-kitab Injil, kitab Taurat, dia tahu juga kerana dia menjadi pembantu kepada padri-padri Kristian sebelum dia beriman kepada Rasulullah SAW. Dia ni asal daripada Iran, daripada Parsi pada ketika tu. Jadi Salman kata, qara'tu fit Taurah, aku baca dalam kitab Taurat, anna barakat ta'ami al-wudu'u ba'dah. Berkat makanan yang kita makan tu wuduk. Wuduk bukan dengan mana ambil air semaya, wuduk dengan mana basuh tangan. Jadi berkat makanan yang kita makan, selepas kita makan basuh tangan. Biasalah, mana selepas kita makan tu kita basuh tangan. Fa dzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku ayat kepada Nabi SAW. Aku baca dalam kitab Taurat, berkat makanan kita tu selepas kita makan kita basuh tangan. Wa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurat, dan aku ayat kepada Nabi tu apa yang aku baca dalam kitab Taurat. Faqala Rasulullah SAW, barakatut ta'am, berkat makanan yang kita makan, al-wudu'u qablah wal wudu'u ba'dah. Wuduk dengan mana? Basuh tangan sebelum makan dan juga basuh tangan selepas makan. Jadi kalau basuh tangan selepas makan itu biasa. Itu biasa. Kerana selepas kita makan ni tangan kita cemar dengan makanan itu biasa. Jadi Rasulullah tambah lagi, Rasulullah bayar berkat makanan itu adalah bukan semata-mata selepas makan basuh tangan, tidak. Tapi sebelum makan lagi basuh tangan. Walaupun katalah kita napuk tangan kita bersih, tapi untuk kita ikut sunnah Rasulullah SAW, bahkan ada keberkatan pada makanan kita kerana kita tak tahu. Walaupun zahir kita nampak bersih,
Tapi mungkin ada kumel ke lagu mana kita tak tahu. Jadi sebelum kita makan, walaupun kita nampak tangan kita bersih, maka kita basuh tangan sebelum kita makan. Itu berkat makanan kita dan juga dari segi kesihatan dan juga mengikut sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah kata, berkat makanan itu basuh tangan sebelum makan dan juga selepas makan. Kalau dalam kitab Taurat yang dibaca oleh Salman ni, dia hanya sebut basuh tangan selepas makan. Selepas makan memang sebab tangan kita cemar. Tapi sebelum makan juga, itu adalah ada keberkatan. Apabila sebelum kita makan, kita basuh tangan. Walaupun zahir, tangan kita tu bersih dah. Habis bab berkenaan dengan wuduk Rasulullah SAW dan juga berkenaan dengan basuh tangan. Bab yang ke-28. Bab ma ja'a fi qawli Rasulullah SAW qabla at-ta'ami wa 'inda al-faghar minhu. Bab berkenaan dengan apa yang Rasulullah baca. Baca doa sebelum makan dan juga doa selepas makan. Hadis 182. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma faqurriba ta'amun. Satu ketika Abu Ayyub ni kata, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihidangkan makanan. Dihidangkan makanan. Falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna. Jadi bila dihidangkan makanan, Nabi dengan sahabat ni dia biasa makan ramai-ramai. Makan dalam talam, makan ramai-ramai. Nabi ni kalau makan sore dia tidur penuh kenyang. Kalau makan sore. Tapi bila Nabi rai sahabat-sahabat, makan dengan sahabat, makan sebagai tetamu, makan rumah sahabat dijemput sebagai tetamu, Nabi makan lebih sikit. Nabi makan lebih sikit untuk rai kepada sahabat-sahabat yang makan, rai kepada tuan rumah yang jamu Nabi SAW sebagai tetamu. Jadi seorang sahabat ni, Abu Ayyub Al-Ansari kata, ketika mana aku bersama dengan Rasulullah dan dihidangkan makanan, aku makan bersama dengan Rasulullah, kami makan bersama Rasulullah, aku melihat keberkatan. Mula-mula aku makan ni, kami makan ni, lihat keberkatan. Wada aqalla barakatan fi akhir. Tapi aku tengok keberkatan tu jadi kurang pada akhir nak selesai makan. Jadi kami bertanya kepada Rasulullah, qulna ya Rasulullah kaifa hadha? Lagu mana ni? Maknanya bila makan mula-mula tu rasa cukup. Berkat ni rasa cukup. Dengan mana ramai-ramai makan makanan yang ada yang sikit tu, rasa cukup untuk ramai-ramai. Tapi bila makan rasa tak cukup pula makanan ni. Jadi dia pun tanya kepada Rasulullah, apa jadi lagu tu? Jadi Rasulullah kata, qala inna dzakarna smallahi hina akalna. Ketika mana kita nak makan mula-mula ni, pakai baca bismillah berlaku. Thumma qa'ada man akala. Kemudian marilah seorang tu mari makan, mari lambat sikit, dia mari makan sekali dan dia tidak menyebut nama Allah. Dia tidak baca bismillah. Fa akala ma'ahu syaitan. Jadi syaitan makan sekali dengan dia. Jadi menyebabkan jadi berkat tu purih. Jadi seolah-olah makanan tu jadi tak cukup pula. Jadi tak cukup. Asalnya cukup. Jadi bila mana ada keberkatan pada makanan tu walaupun sedikit, maka diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu Taala bila ada keberkatan. Keberkatan itulah yang kita cari, di antaranya dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala dan juga kita baca doa atas makanan yang kata dihidangkan. Makanan yang menjadi rezeki yang kita makan itu kita baca dengan bismillah. Jadi ada seorang itu dia mari lambat, dia mari masuk makan sekali tak baca bismillah. Jadi sahabat Abu Ayyub ni kata seolah-olah berkat tu jadi kurang. Bila nak ambil makan ni, seolah tu jadi kurang. Berkat dia kurang mungkin dengan mana rasa tak cukup pula. Mula-mula rasa cukup. Bila makan rasa tak cukup pula. Itu dengan mana keberkatan yang ada pada makanan dengan kita sebut, kita baca doa, kita baca bismillahirrahmanirrahim sebelum kita makan. Hadis 183. Tengok lagi, kita tengok sikit lagi hadis. Aisyah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum fanasiya an yadhkurallaha ta'ala ala ta'am." Jadi apabila seseorang itu makan, dia lupa nak baca bismillah. Falyaqul bismillahi awwalahu wa akhiruh. Jadi hak ni doa ataupun bacaan kita ketika mana kita makan, tapi kita tak ingat nak baca bismillah. Jadi kena baca bismillahi awwalahu wa akhiruh. Dengan nama Allah awal dan juga akhir. Tengah-tengah kita makan tu baru teringat. Jadi kena baca bismillahi awwalahu wa akhiruh supaya ada keberkatan pada makanan yang kita makan
dan juga supaya setan tidak makan sekali dengan kita. Kita tak tahu benda-benda yang kita tak nampak ni disebut dalam hadis supaya kita ada keberkatan juga pada makanan yang kita makan, dan juga setan tidak makan sekali dengan kita. Kemudian hadis 184, annahu dakhala ala Rasulullah SAW, Umar bin Abi Salamah. Riwayat satu ketika dia bertemu dengan Rasulullah, dan di sisi Rasulullah tu ada makanan. Jadi dia pun makan sekali dengan Rasulullah SAW. Faqala udnu ya bunai. Masa tu Umar bin Abi Salamah ni dia budak lagi. Jadi Rasulullah kata, mari sini, mari dekat. Fasamillah ta'ala, baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan hok dekat dengan kamu. Ini adab yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada seorang budak. Sahabat tu dia kecil lagi. Jadi Rasulullah kata, mari sini, mari makan. Rasulullah ajak budak tu makan, dan Rasulullah royak baca bismillah. Royak kepada budak ni suruh baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan hok dekat. Kerana budak ni biasa tu, dia tengok hok sedap, hok jauh tu hok sedap, hok tu dulu dia ambil. Depan dia hok tak sedap, hok dia tak suka. Hok jauh tu air ko daging ko apa dia ambil hok jauh dulu. Jadi adab kita makan, jangan kita nampak gelojoh. Kita makan ramai-ramai, jangan kita nampak gelojoh. Mana makan hok dekat dengan kita, ambil itu rezeki kita, ambil makan hok dekat dengan kita dulu. Itu adab yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada sahabat budak kecil ni. Mari dekat, mari makan, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan hok dekat dulu. Jangan kata nak ambil hok jauh selalu tu tidak. Makan hok dekat dulu. Itu adab yang diajar oleh Rasulullah SAW ketika mana nak makan. Jadi insyaAllah kita berhenti situlah. Sambungnya hadis 185. InsyaAllah kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartadda wa na'iman la yanfad, wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatin khulda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.